Ceraikan aku. Ceraikan aku. Aku dah bosan hidup dengan kau. Kau kulut. Kau miskin. Kau hina. Kau dayus. Jangan ikutkan hati. Jangan ikutkan perasaan tu. Bawa istighfar. Sedar tak apa yang saya cakap ni? Ha? Kenapa nangis ni? Tak selesa. Dia masih simpan betapa setianya dia. Betapa bodohnya aku. Aku tumpas dengan nafsuku. Ya Allah, kenapa aku mensia-siakan manusia hebat yang bernama Razil? Itu dia sedutan drama Saat Hilang Cintamu. Bercakap mengenai rasa sayang ini. Rasa sayang ini tak dinafikan. Ia boleh memberi motivasi kepada kita untuk lakukan yang terbaik, untuk memperbaiki diri kita demi keluarga dan juga demi orang-orang yang kita sayang. Akan tetapi Sugi, kalau terlalu diikutkan rasa kasih sayang ini juga, ia boleh memudaratkan diri. Betul. Setuju sangat dengan apa yang Fiza pun boleh. Apa yang Syira katakanlah. Tadi baru saya cakap. Hari ini saya tak lupa nama Salah awak. juga akhirnya. Apa yang Syira katakan. Baik, tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan 3 orang tetamu yang cukup hebat di studio sekarang ini. Kita bersama dengan Haiza Hanafi. Sihat, sentiasa ceria. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Dan di sebelahnya kita bersama dengan lelaki pilihan setiap wanita. Bukan setiap wanita. Pilihan isterinya. Seorang wanita. Ya, kita bersama dengan Fizi Molek FM. Ya, hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton-penonton? Wanita hari ini, sihat tak tu? Dah makan ke belum? Macam. Lepas ni sampai Jumaat tau. Jangan lupa. Lain macam. Okey, dari hujung sana, Syira. Ya, dan di hujung sekali Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad perunding motivasi kita. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini saya pertama kali dekat sini ni. Jadi itulah dia segar. Pertama kali. Okey, baik. Tadi kan penonton, sebelum kita nak memulakan perbincangan, saya tanya Fizi, best ke kahwin ni? Jadi Fizi, silakan kongsi dengan penonton. Kahwin ni satu perkara yang 13 sangat tahun kahwin, seronok dalam kehidupan kita. Seronok. Okay. Sebab kita dituntut untuk berkahwin. Tak gitu Kak Iza? Betul. Terus dia pas. Betul. Tak gitu. Betul. Syira. Setuju. Okey. Sebab dengan berkahwin ni, berkahwin ni dia melengkapi hidup kita. Sebab manusia ni dia ada kelemahan dia. Okey. Jadi pasangan kita ni menutupi kelemahan-kelemahan kita. Sebegitu juga dengan pasangan kita. Kita menutupi kelemahan-kelemahan pasangan kita. Maka dia akan jadi Sempurna. Jadi Sugi bila nak kahwin? Saya tak tahu bila saya nak kahwin lah. Mungkin lah kita Sugi buat ni. show lah kot. Sugi Banyak cari sangat jodoh. pilihan. Wah, banyak sangat pilihan. Tapi yalah, kiranya sekarang Fizi dah sempurna lah ya. Alhamdulillah. Okey. Dalam Berani fasa dia cakap tak. Okey, baik, kita nak mulakan perbincangan kita bersama dengan doktor. Baik, Bila bercakap mengenai kasih sayang ini, dalam mana-mana perhubungan wujudnya kasih sayang ayah dan anak, ibu dan anak, walaupun kalau kat sekolah pun cikgu dengan murid-murid pun ada kasih sayang tu. Betul. Dan bila kita sayang sangat kat seseorang, kita akan mendahulukan mereka, tetapi kadang-kadang itu sendiri boleh orang kata backfire kita, menyebabkan kita yang rasa sengsara dan sebagainya. Dalam konteks perhubungan rumah tangga, doktor, boleh tak kalau kita dahulukan orang lain dalam menggunakan rasa sayang ini? Okey, alhamdulillah, topik menarik pada kali ini. Kasih sayang ni dia satu perkara yang fitrah. Bukan saja manusia, malah haiwan pun ada sifat kasih sayang pada anak-anaknya. Jadi sesuatu yang fitrah itu, dan apabila kita dengan bercakap dalam soal konteks berumah tangga, ya, kenapa kita mendirikan rumah tangga? Sebab kita ada rasa kasih, rasa sayang. Dan apabila kita ada rasa kasih, ada sayang, dia akan pergi kepada fasa seterusnya, akan wujudnya apa yang dikatakan pengorbanan, saling bertolak ansur, kesabaran. Semuanya datang disebabkan titik tolaknya adanya kasih sayang tu tadi. Jadi apabila kita kata bila kita berikan kasih sayang, kita sangat
sanggup menderita demi orang yang kita kasihi, itu perkara biasa. Itu merupakan satu perkara yang merupakan dalam kehidupan ini satu tindakan yang sangat mulia. Ada ketikanya kita ingin melihat orang lain bahagia. Walaupun dalam hati kita menanggung kesusahan, kesedihan, kesukaran, tapi kita seronok. Ya, bila lihat, contoh saya sebagai suami seronok tengok isteri-isteri bahagia, tengok anak-anak gembira, walaupun mungkin kita ada masalah kita yang tersendiri. Cuma jangan terlalu dipendam, ia perlu dikongsikan sebab takut nanti makan terlalu dalam, maka dia akan menjadi satu perkara yang mungkin di luar jangkaan. Nanti sekali meletup ke apa kan. Jadi oleh sebab itu, walaupun kita nak berkorban, tetapi dalam masa yang sama, kalau kita ada masalah, kita berkongsi dengan orang yang kita kasih dan sayang. Contoh, saya anak seorang ibu tunggal. Dan mak saya sentiasa menceritakan susahnya dia nak mencari rezeki. Jadi oleh sebab itu, walaupun masa itu saya masih kecil-kecil, tak faham apa-apa, tetapi jauh di sudut hati, saya merasa sangat simpati dengan ibu. Dan itu membuatkan, ke mana saya pergi, walaupun saya pergi tak terlalu dijaga, pergi sekolah ke, pergi belajar Al-Quran ke, tetapi dalam kepala terlalu fikir, jangan nakal-nakal, kesian pada ibu. Okey, baik. Sanggup memendam rasa hanya untuk kita jaga hati insan-insan yang kita sayang dan tak nak mereka ni risau dan sebagainya. Kita melihat kedudukan Haiza dan juga Fizi, seorang ibu, seorang isteri, seorang bapa dan juga seorang suami. Kalau boleh saya bertanya kepada Haiza sendiri, kalau Haiza sendiri, sejauh mana Haiza sanggup berkorban demi keluarga? Mungkin kadang-kadang kita ada kekangan kita tersendiri. Mungkin anak-anak minta sesuatu, kita ada kekangan dari segi masa. Kita ada kekangan dari segi kewangan dan sebagainya. Sejauh mana pengorbanan ataupun sejauh mana Haiza sanggup melakukan apa saja demi keluarga? Untuk saya, untuk anak dan juga suami, apa saja. Untuk keluarga pun sama. Sebab apabila ada perkongsian. Kalau tak ada perkongsian tu kadang kita tak tahu kan. Walaupun kadang-kadang waktu tu kita susah. Kita nak tunaikan permintaan kan. Kita pun dalam keadaan yang fikir macam mana. Contoh kalau keuangan lah, kat mana nak cari. Tapi dalam pada kita risau tu, saya pasti dan saya yakin kita ada niat yang baik untuk membahagikan orang. Rezeki tu akan datang kat kita. Dan itu yang memudahkan kita. Tapi kadang-kadang fikir macam anak-anak ni kita dengan suami fikir macam mana ni, duit tak cukup ni. Tapi tak apalah, mungkin untuk kita nak settlekan ada benda yang penting ni, susah lah untuk kita. Tak apalah, bagi ke anak dululah, kita punya ni nantilah kita akan settlekan kemudian. So kita akan dulu ke anak. Even untuk suami pun, kalau saya ni ada masalah yang sangat besar pun, saya tak suka nak membuatkan dia rasa macam pening kepala. Jadi adakah Haiza akan pendam apa yang Haiza rasakan itu? Selalunya saya akan settlekan dulu masalah dia. Contoh dia ada problem ke, saya settlekan. Dah habis tu baru saya cakap. Dia selesai dah masalah dia. Saya cakap baru dia, lah kenapa tak bagi tahu? Tak apa, janji dah lepas. Tapi pernah tak Haiza melihat daripada sudut pandang seorang suami tu, kenapa dia tak bagi tahu? Mungkin adakah aku ni tak dapat membantu ataupun kenapa dia tak bagi tahu? Pernah tak terfikir sebegitu? Tak, sebab saya tahu suami saya orang yang macam mana. Sebab dia sebenarnya nakkan diri saya tu untuk bagi tahu. Tapi kadang kita tak cakap macam mana dia nak tahu kan. Tapi bagi dia adalah apa-apa cakap. Tapi kita pula sejenis yang tak apa kot. Kalau boleh settle sendiri, lah. Okey, baik. Kita nak tanya Fizi. Tadi doktor berkata yang ini adalah sesuatu yang biasa dalam hubungan rumah tangga. Ia juga dilihat sebagai sesuatu yang mulia kan. Tetapi Fizi, macam Haiza kongsikan juga, ada orang dia suka pendam ataupun sembunyikan sesuatu itu supaya pasangan mereka ataupun tidak kiralah sesiapa, mungkin ibu, ayah, anak mereka tidak rasa beban itu. Macam baru-baru ni ada juga satu kisah viral di mana seorang ibu ini selalu buat TikTok dengan anaknya. Tapi tiba-tiba ibu ini telah meninggal disebabkan kanser dan anaknya tidak tahu yang ibu ini bertarung dengan kanser. Dan apabila ibu itu meninggal, anaknya juga yang merasa kesan yang teruk tu sehingga mungkin kita tak tahulah apa yang sekarang ni tengah dialami, tapi boleh fahamlah kan situasi sebegitu. Tiba-tiba ibu dah tak ada. Tapi apa yang Fizi rasakan? Sepatutnya kita bagi tahu sahaja ke semuanya ataupun atas dasar kasih sayang tak apalah, kita tak payah menyusahkan suami ataupun isteri kita.
Saya lebih memilih disebabkan pengorbanan ni dia lebih pada privacy. Saya lebih memilih untuk tidak bercerita apa-apa. Apa yang kita korbankan. Kalau kita cerita jatuh tidak ikhlas. Kan? Macam saya selalu menyembunyikan apa-apa yang saya alami. Contoh macam anak-anak itu, macam Kak cakap tadilah, anak-anak itu, rumah anak ini, itu nak ini. Kan? Saya terpaksa mengorbankan apa yang saya nak. Semata-mata untuk mereka. Dan dalam konteks pengorbanan kepada pasangan ni, saya rasa orang rumah saya, isteri saya lebih banyak berkorban nak dibandingkan dengan saya lah. Satu dari segi masa, kan? Yalah, bekerja sebagai penyampai radio ni Kak Aizah pun tahulah bagaimana kita punya workload tu sangat banyak. Kan? On air tu 4 jam, tapi selepas on air tu apa yang harus kita lakukan? Rezeki kita ni dapat pasangan yang baik kan? Betul. Rezeki kami ni alhamdulillah dapat pasangan yang memahami, yang faham akan kerja kita. Tapi saya lebih memilih untuk kadang-kadang bagus juga untuk kita menyimpan benda itu sendiri. Contoh kawan saya, arwah kawan saya. Baik. Dia ni siang malam bekerja sampai satu hari orang rumah dia cakap dekat pernah meluahkan perasaan kepada kita orang lah. Cakap dia ni asyik kerja je siang malam. Duit tak ada juga. Kan? Satu hari ditakdirkan Tuhan, dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, isteri dia datang bercerita, meluahkan perasaan macam mana lah nak bayar kereta, nak bayar motor, nak bayar rumah, bayar anak-anak. Akan tetapi 2-3 hari selepas itu, rupa-rupanya semua dah settle. Semua dah settle. Dia tak bercerita pun yang selama ni dia korbankan masa dia waktu hidup atas dunia ni untuk, dengan kerja tu untuk menyelesaikan segala bebanan-bebanan hutang yang telah pun yang bakal dia tinggalkan. Dia settlekan semua. Kerana kasih sayang. Jadi dia satu hari dia buat 4 kerja. 4 kerja sampai ke tengah malam dia buat kerja. Saya bila mendengar cerita itu saya menitiskan air mata. Ya Allah, wai. Kan? Rupa-rupanya inilah pengorbanan seorang ayah, seorang suami yang tak pernah diceritakan oleh sesiapa. Kan? Bila dia dah meninggal baru tahu lah rumah dah settle, kereta dah settle, segala hutang-hutang dah settle. Dengan yang sikit-sikit je. Kan? Jadi anak-anak dan juga isteri dia yang ditinggalkan dekat dunia ni tak terbeban, boleh survive. Faham. Kadang-kadang saya memilih pendekatan itulah, tak payah bercerita lah. Sebab benda ni kalau kita bercerita jatuh tak ikhlas pula. Ya, kan? betul. Tapi itu apa yang dikongsikan oleh Dr. Fizi dan juga Haiza adalah dari sudut yang positif ni apabila kita lakukan apa jua dalam aspek orang kata berdasar menggunakan kasih sayang sebagai dasar kita. Tapi pada masa yang sama, ada orang yang lakukan segalanya berasaskan kasih sayang dan ia dia adalah sesuatu yang negatif, memberikan impak yang negatif. Ya, sebagaimana yang Sugi berikan contoh sebentar tadi, anak itu jadi terkedu disebabkan tidak bersedia untuk kehilangan ibu yang menyorokkan penyakit yang ada. Apa agaknya kesan yang terhadap anak-anak yang ditinggalkan ataupun orang sekeliling yang ditinggalkan gara-gara kita ni bukannya tak ambil berat, tapi individu berkenaan yang tak bagi tahu kita apa masalah dia. Saya pandangan saya ada perkara yang kita tidak perlu ceritakan sebab kita tidak mahu mereka terlalu memikir. Contoh misalnya dari segi contoh bila kita ada masalah kewangan, kan? Makna kita berusaha mencari duit tetapi kita tak nak sampai keluarga kita terbeban sama sehingga kan fungsi hidupnya terganggu. Contoh dia pun tak boleh nak tidur, dia tak boleh nak makan, dia dah tak boleh nak bekerja seperti biasa. Kalau kita rasakan perkongsian kita itu boleh mengganggu fungsi hidup orang yang ada di sekeliling kita, maka tak perlu kita kongsikan. Tetapi ada ketikanya, contoh macam kisah ada kanser, sakit kita sakit, kita tahu kita mungkin hidup 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Pada saya kita perlu bercerita supaya kalau ada hutang-hutang yang belum lansai, kalau ada amanat-amanat yang nak disampaikan, harta benda yang nak diberikan dan sebagainya itu selesai sebelum kita pergi. Jadi perlu dikongsikan. Dan yang paling penting lagi, keluarga sudah bersedia bahawa dia akan kehilangan orang yang tersayang dalam satu tempoh masa tertentu. Jadi taklah akhirnya timbul penyesalan. Contoh misalnya, kalaulah aku tahu ibu aku tinggal lagi hanya beberapa hari, aku akan lakukan satu, aku akan berikan masa sepanjang masa dengan dia, aku akan belikan apa yang dia nak, aku bawa dia ke tempat dia nak pergi. Jadi banyak
kekesalan tau. Yang mana dia nak buat tapi dia tangguhkan sebab dia ingat ibunya masih lama. Jadi itulah yang menjadi mungkin satu tekanan kepada dia. Jadi oleh sebab itu ada perkara yang kita perlu kongsikan. Baik. Mungkin sayang ibu tu tak mahu menyusahkan. Tetapi dalam masa yang sama dia mungkin tak terfikir apa kesan sekiranya apabila dia sudah tidak ada. Kalau Aizan nak tambah sikit, doktor, kalau daripada segi kesihatan, betul lah doktor kata yang itu sayang tapi itu tak boleh rahsia. Sebab bagi saya itu pun akan mengganggu mental health kita juga. Satu sebab bila kita tak cerita dengan orang, kesihatan kita tu akan jadi teruk dan orang yang tak tahu tu dia pun akan ganggu mental juga. Tiba-tiba dia tahu macam anak tadi kan yang awak cerita tu. Dan satu lagi saya rasa kita perjuangan hidup kita ni untuk anak, untuk keluarga. So kalau kita tak sihat, dia akan mengganggu semua, betul tak? So bila kita bercerita, kita sayang pada mereka. Kalau kita sakitlah yang itu paling penting. Itu tunjuk kita sayang kat dia orang. Kalau kita sayang tapi kita tak cerita sebab kita sakit, itu satu perkara yang tak sihat saya rasa. Baik. Itu yang dikongsikan oleh Haiza dan juga doktor, dan saya pasti ada banyak lagi yang ingin dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita termasuk Fizi yang anggur-anggur ni. Dari tadi. Okey, tapi kami sempat juga bertanya kepada orang ramai apakah pandangan mereka berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan pandangan mereka. Untuk pasangan, everything depend pada situasi. Contoh dia apa? Kerja kuat, support dia kot. Support dia untuk kerja, bisnes, semua personal lah. So far sekarang tak ada apa-apa yang ni pun. Cuma saya memang bekerja untuk support dia juga. Ekonomi sekarang pun tengah apa orang kata tak berapa elok. So kita sebagai wife bekerja kuat macam dia juga untuk support family. Betul, macam kalau saya ada partner, mula-mula dia susah, so saya sanggup dia susah dengan dia. Kalau dia ada effort untuk ubah diri, so kita akan sama-sama lah macam tu. Okey, sejauh mana tu okey, tak boleh nak cakap sejauh mana, tapi bila disifatkan manusia ni yang berhati perut, kita akan berkorban je apa je yang kita buat untuk orang yang kita sayang. Especially bila melibatkan pasal safety, pasal kemudahan, pasal apa yang diperlukan. So, as long as kita boleh memenuhi dan apa yang kita mampu buat, kita akan buat. Okey, baik, itu dia pandangan daripada mereka. Pastinya setiap orang mempunyai pandangan mereka tersendiri dan begitu juga dengan mereka di Facebook yang berkata, saya nak bacakan daripada Asri Kamarudin, berkata kalau sayang sanggup buat apa sahaja asalkan kena tempatnya. Saya bersetuju dengan apa yang Asri katakan ini, dan saya ingin bertanya kepada Fizi. Fizi, kadang-kadang sebagai seorang isteri dalam konteks hubungan rumah tangga ni, isteri betul sayang kat suami, anak-anak, keluarga dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama mungkin si suami tidak berlaku adil pada isteri. Isteri sekarang ni dilema nak lakukan tanggungjawab sebagai seorang isteri ataupun nak menjaga hatinya, nak menjaga diri dia sendiri yang dianiaya oleh suaminya. Bagaimana dalam situasi ini? Haruskah seorang isteri itu lakukan tanggungjawabnya sebagai atas dasar kasih sayang ataupun apa yang harus dilakukan? Ini manusia kan. Manusia ni macam saya tak ada pengalaman untuk menganiaya isteri ni kan, dan saya tak ada pengalaman isteri menganiaya saya, tak ada kan. Faham. Bagi saya sebab kita manusia, masing-masing ada perasaan, ada hati dan kita ada akal dan juga fikiran. Seharusnya kita kena kadang-kadang kita kena bercakap juga dengan pasangan kita ni, meluahkan apa yang kita rasa. Yalah, kadang-kadang sebagai seorang lelaki, mungkin kita tak dapat nak memahami 100% apa kehendak wanita. Subur dengan wanita. Kadang-kadang tak faham apa yang suami tu nak 100%. Kan? Kita akan faham sekiranya kita meluahkan. Kan? Kita mendengar, kita meluah. Kita mengkaji diri sendiri. Kan? So, bagi saya, wanita-wanita yang dianiaya oleh isteri ni harus mempertahankan prinsip hidup masing-masing. Masing-masing kan ada pemikiran kan. Kalau awak rasa macam dah tak boleh nak go dengan pasangan ni kan, lakukan sesuatu, berbincang kan. Dia kena macam itulah. Jangan berkorban sampai makan diri lah. Dia kalau kita tengok dalam soalan tu tadi, dia adalah pertembungan, kadang-kadang berlaku pertembungan antara dua kasih sayang. Okey. Pertama,
kasih sayang pada suami sudah berhilang disebabkan mungkin apa yang suami lakukan. Tetapi seorang ibu, seorang isteri bertahan sebab kasih sayang pada anak-anak. Jadi pertemuan antara dua kasih sayang ni, maka dia sanggup korbankan diri dia sebab dia tak nak anak-anaknya terabai. Maknanya dia cari jalan tengah. Ramai ni isteri-isteri yang sebegitu. Okey, macam Kak Haiza sendiri sebagai seorang ibu. Okeylah, saya beri contoh yang simple lah, contoh yang mudah lah ya. Kita dalam hubungan suami isteri, mungkin isteri memberi lebih daripada si suami. Mungkin si suami kerjanya menerima. Sehingga bila kita ni nak, kerana sayang kita nak turutkan, kerana sayang kita nak bertahan. Ataupun sebenarnya ada pendekatan yang lebih, kata orang lebih sesuai untuk kita cakap dengan pasangan kita. Okey. Bagi saya kasih sayang memang betul, suami isteri kasih sayang, tapi komunikasi itu penting. Saya ambil pendekatan sayang-sayang tapi jangan sampai kita makan diri kita sendiri. Bersama dengan suami kena cakap, dan saya rasa untuk suami pun akan ada rasa tu. Okey, dia bagi je kat kita kan, tapi kita buat bodoh je. Kita okey kan. Tapi maksudnya dua-dua ni kena sama-sama lah. Jangan rasa ada rasa pentingkan diri. Sayang punya pasal tak apalah, dia sayang aku. Tak payah apa-apa, tak boleh. Suami isteri adalah melengkapkan each other. Sebab suami ni tanda dia sayang, kasih, bukan dia pergi balik rumah bawa bunga tiap hari. Tak. Tetapi tanda dia sayang, dia bekerja. Dia nak sediakan keperluan rumah yang selesa, pendidikan untuk anak-anak dia, nafkah yang mencukupi. Jadi mereka ni sanggup bekerja, melakukan 2, 3, 4 kerja. Itu yang kata macam sahabat tadi, sampai 4 kerja dia lakukan. Kenapa dia buat? Itu tanda dia kasih. Dia sayang, dia ambil berat keluarga dia. Cuma kadang-kadang kerana dia tidak berkongsi, maka keluarga, anak-anak, isteri tidak menyedari bahawa itulah pengorbanan seorang ayah kerana kasih dan sayang. Jadi di sini penting apa yang Haiza kata, dia perlu berkomunikasi, perlu maklumkan. Kadang-kadang perlu cakap, abang keluar bekerja ni sebab abang sayang keluarga kita. Abang sayang awak. Abang tak nak awak susah hati. Jadi harap awak memahami abang. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kerana tidak diceritakan, tidak ada komunikasi, timbul pelbagai prasangka, salah faham. Faham. Baik. Ya ke awak sayang saya? Kadang-kadang tak buat pun kata sayang. Dia belum dengan siapa semalam? Itu bukan soalan isteri awak. Okey, baik. Contoh. Fizi ada apa-apa tak yang tak pernah diberitahu kepada isteri, mungkin nak mengambil peluang ini untuk memberitahu isteri? Banyak sebenarnya. Ada tak satu yang dikongsi? Tak ada? Antaranya saya tak apalah, saya simpan lah. Takut pula nak cerita. Dia marah. Kerana sayang simpan. Merah tiba-tiba. Okey, tapi pun apa pun di penghujung perbincangan kita tadi, Haiza berkata yang sayang-sayang juga, tapi jangan sehingga ia makan diri kita. Dan mungkin Fizi boleh berikan pesanan lah pada mereka yang sedang menonton sekarang ini atas apa yang Haiza dah katakan tadi. Baik, pesanan saya kepada anda yang sedang menonton pada hari ini, sekiranya anda tidak mempunyai komunikasi dengan pasangan, buatlah hari ini. Peganglah tangan pasangan anda. Saya selalu bercakap dalam radio setiap pagi, apa kata kalau anda bawa kereta tu, si suami tengah bawa kereta, isteri peganglah tangan suami. Katakan padanya I love you. Sama juga dengan suami, kan. Sekiranya suami nak keluar pergi kerja, kan, apa salahnya sebelum keluar start kereta tu, cakap pada isteri, tatap mata isteri anda, katakan I love you kepada mereka. InsyaAllah. Sebab itu akan memulakan komunikasi yang baik di kalangan suami dan juga isteri. Okey, sikit nak tambah. Contoh, kalau kita kan jenis keluar pagi kan, sebab kita kerja pagi contoh kan. Keluar pagi yang anak masih tidur, kadang-kadang suami pun tak sedar kita keluar. Kita ada cara komunikasi lain, tak perlu nak kejut kacau dia. Mesej, sayang, I dah keluar tau, nanti dah bangun teks. Cara kan, betul kan, kena cari. Baik. Maksudnya apa jua yang kita lakukan pastinya ada cara tersendiri dalam setiap perhubungan itu. Baik. Jadi memang boleh dan akan sebagai manusia kita akan lakukan berasas kasih sayang ni, kita akan ada naluri kita untuk melakukannya. Tapi ingatlah diri kita pun harus kita titik berat. Sayang diri kita. Sayang
sayang diri kita. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita, kepada Haiza, Fizi dan juga Dr. Teguh Asmadi. Dan happy birthday to you. Dr. Teguh Asmadi. Happy birthday. Ini satu kejutan ni. Ini tanda wanita hari ini. Sayang. Sayang. Nama tu. Boleh. Okey, baik. Okey, doktor ada sedikit ucapan pendek. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada wanita hari ini dan TV3 dan saya doakan supaya program ini terus berpanjangan dan memberi manfaat kepada anak bangsa, kepada semua masyarakat di Malaysia Madani. Terima kasih. Kami sayang doktor. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang. Alright, kita sekarang sedikit beri selepas ini dah Terima kasih semua.